Astagfirullahaladzim. InsyaAllah semua kita makan kuliah kita bersama sama kita membaca doa kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu wa ala umuddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wal mursalin wa ilhamil malaikatil muqarrabin. Amma ba'du, fa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dikasihi Bapak Imam, ahli kita kuasa surau bahagia kursi surau, Datuk Datin, tuan-tuan puan jemaah muslimin muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah. Alhamdulillah, dengan izin dan rahmat Allah, malam ini kita sekali lagi dapat sama-sama dipertemukan dalam pengajian kitab kita. InsyaAllah kita menawar bagi hati, di mana mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah agar dengan kehadiran kita pada malam ini kita sentiasa digolongkan oleh Allah Ta'ala dalam golongan hamba-hambanya yang sentiasa mendapat hidayah. Kerana dengan hidayah Allah Ta'ala sahajalah yang boleh menyelamatkan kehidupan kita di dunia dan keadaan kita bila mana kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga selamat kasih lagi rahmat Allah di antara tanda orang-orang yang mendapat kasih sayang Allah Ta'ala apabila mana seseorang itu kata Nabi SAW dipermudahkan jalan-jalan untuk menuju ke majlis-majlis ilmu. Waktu Nabi mengingatkan kepada kita, man salaka tariqan 'ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan menuju ke majlis ilmu, maka akan dipermudahkan jalan untuk menuju syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sebenarnya tujuan dan akhir kesudahan kita. Sudah semestilah kita mengharapkan agar semuanya kita pada malam ini dihimpunkan di dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jalan yang kita pilih malam ini merupakan jalan yang amat-amat penting dalam kehidupan kita. Kerana itulah kesudahan kita nanti, insya-Allah. Jadi insya-Allah selamat kasih lagi rahmat Allah, malam ini kita sambung kembali pengajian kitab kita Nawar Bagi Hati. Dan insya-Allah sambungannya pada malam ini masih sambungan 148. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dikendaki mengharamkan itu, menegahkan dan tiada memberi dia akan dia. Maksud hadis Nabi SAW, Inna Allah harramal jannah ala kulli muradin, bahawasanya Allah Ta'ala mengharamkan ia Allah akan surga atas tiap-tiap orang yang riak. Jadi di sini satu peringatan bagi kita semua. Ya, Allah haramkan surga bagi orang yang ada dalam hatinya yakni penyakit riak. Walaupun orang itu dilihat pada lahirnya melakukan amal yang soleh, sembahyang, ke masjid, sedekah dan sebagainya, maknanya amalannya merupakan amalan ahli syurga, amalan ahli syurga. Tetapi dalam hatinya itu amalan ahli neraka. Inilah yang kita bimbang. Sebab itu Nabi SAW mengingatkan kepada kita, ada di kalangan, kata Nabi, di kalangan umatku beramal dengan amalan surga, tetapi akhir kesudahannya bila dia bertemu dengan Allah, dia dimasukkan ke dalam neraka. Selangkah sahaja
dia nak masuk ke syurga, tiba-tiba dihalang oleh Allah Ta'ala, maka dia tak layak masuk syurga. Kenapa ini boleh berlaku? Kerana di dalam hatinya itu ada penyakit yang dinamakan riak. Maka inilah yang perlu kita sama-sama kena jaga, ya, kena amat bimbang. Jika sekiranya penyakit ini kita tidak rawat, tidak ubat, kita tidak buang, maka ia akan merosakkan dan akan membinasakan amal kita. Dan tidak ada tempat bagi kita untuk mendapatkan surga Allah. Dan sedar ke tidak, apabila mana kita melakukan amal yang soleh, jadi amalan kita ini, kata Nabi, dibawa oleh malaikat yang bernama Hafazah. Ketika dibawa, ya, untuk disimpan dalam buku catatan namanya Illiyin, yakni amal yang soleh. Dan buku itu nanti akan diserahkan kepada kita ketika mana nanti kita dihimpunkan di padang mahsyar, sebelum kita dibicarakan di mahkamah Allah Ta'ala. Apa yang berlaku bagi orang yang ada di dalam hatinya itu sifat riak, penyakit riak, maka amalan yang kita buat, sama ada amalan sembahyang kita berjamaah malam ini, amalan kita membaca Quran, amalan kita berbuat baik, amalan kita, ya, pergi umrah dan sebagainya, amalan-amalan yang baik, tetapi dalam hati kita itu ada penyakit ini, maka kata Nabi, pada pintu langit yang ketujuh, ya, setiap amalan kita ni akan dibawa melalui 7 pintu langit. Setiap pintu tu kan Nabi ada malaikat yang menjaga. Dan malaikat-malaikat itu ditugaskan oleh Allah Ta'ala untuk menahan amal-amal yang soleh jika sekiranya ada penyakit-penyakit yang ada dalam hati kita. Maka pintu langit yang ketujuh itu, malaikat itu dia menjaga penyakit riak. Jika ada sifat riak dalam diri kita, maka pintu itu tidak dibukakan. Maka amalan kita, kata Nabi, diperonyok, lalu dibaling, dihumban, ya, ke muka kita, hancur berkecai, maka tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah di antara, ya, peringatan Nabi kepada kita tentang bahayanya jika ada penyakit ini di dalam diri kita. Dan sabdanya lagi, rihul jannah yujalu min masirati khamsimi'atin am wa la yajiduha man talaba dunya bi'amalil akhirah. Bermula bau surga itu dicium akan dia daripada perjalanan 500 tahun. Perjalanan 500 tahun untuk menuju surga itu dah bau dah. Nak menunjukkan betapa, ya, harumnya, betapa kuatnya bau surga. Jarak perjalanan untuk menuju ke surga itu 500 tahun, tapi bau ni dah terasa dah. Dan tiada mencium akan dia oleh mereka, yakni orang-orang yang beramal di dalam hatinya itu tidak ikhlas kerana Allah. Dan tiada mencium akan dia oleh mereka yang menuntut dunia dengan amal akhirat, yang menuntut dunia untuk amal akhirat. Dia buat kerja akhirat, tapi matlamat dan niat dia untuk habuan dunia. Nampak? Itu semata-mata. Maka kalau ini ada dalam diri seseorang, maka amat bimbang, ya, ia boleh menyebabkan amalan kita ditolak oleh Allah Ta'ala. Apatah lagi orang-orang yang melakukan perbuatan ini, jika sekiranya orang-orang itu mempunyai ilmu agama, dia gunakan agama untuk kepentingan dunia, ini yang amat membimbangkan kita. Kerana Nabi SAW mengingatkan kepada kita semua, asyadun nas azaban yaumal qiyamah alim lam yanfa Allahu bi'ilmihi. Orang yang paling dahsyat azabnya pada hari kiamat nanti ialah orang yang alim. Orang yang alim, dia gunakan ilmu agamanya tetapi untuk keuntungan dunia. Sebab tu kadang-kadang banyak juga ustaz-ustaz di zaman kita sekarang ni, kadang-kadang kita pun bimbang. Tapi tentang niatnya tu antara dia dengan Allah lah, kita tak tahu, ya. Lepas kan banyaklah habis kuliah, ya, buat ceramah. Lepas habis tu dia kempen lah jual, kan. Kadang-kadang jual minyak,
minyaknya tu kecil je tapi harganya Masya Allah. Tapi lepas tu orang berebut beli. Kita bimbang. Ini banyak berlaku. Yalah, bila dia ustaz kan, dia berceramah, kempen, pandai, guna Quran. Siapa pakai minyak ni, minyak wangi ni, sapu celik sini, nanti kalau ada kerasukan, insya-Allah hilang. Yang dah berumur, peringkat umur dah tua, mungkin pinggangnya tak berapa kuat, sapu je kat pinggang, nanti jadi kuat. Kadang-kadang ini ada yang berlaku. Allah, itu kita bukan apa, tapi ini yang berlaku di akhir zaman yang kita bimbang, yang Nabi sebut. Ya. Jadi kalau dah dia gunakan Quran, memanglah tujuan nak melariskan jualannya kan. Tapi kita ni ialah dah ustaz yang menjual, kita pun apa lagi kan. Jadi yang kita bimbang ini yang Nabi sebut. Kalau niat dia mengajar, ya, di samping waktu itu hanya sekadar ialah keikhlasannya lillahi ta'ala, tidak ada niat yang lain pada itu, alhamdulillah. Tapi kalau dia mengambil kesempatan untuk habuan dunianya, kadang-kadang benda tak, ialah dah jadi tak dimasuk di akal, ya, jual tu jual ni tak. Kalau dijual barang makanan untuk ni tak ada masalah. Kadang-kadang benda-benda yang ialah yang kita sebut tadi lah. Jadi ini yang kadang-kadang yang banyak berlaku, yang kita bimbang. Sebab tu Nabi pernah mengingatkan kepada kita, asyadun nas azaban yaumil qiyamah. Orang yang paling dahsyat azabnya pada hari kiamat ialah orang yang menggunakan agama untuk dunia. Ya, menggunakan agama tapi untuk kepentingan dunianya. Sehingga dia menggunakan Al-Quran dan sebagainya. Sebab tu Nabi SAW mengajar kepada kita doa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung dengan Engkau daripada ilmu yang tidak memberi manfaat. Ilmu yang kita belajar, tetapi ilmu ini ilmu yang memberi manfaat, tapi kita minta supaya ilmu yang kita dapat, tetapi ilmu itu tak memberi manfaat pada kita. Ya. Sebab tu Nabi sebut lagi dalam sebuah hadis yang lain, man izdada 'ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa hudan. Sesiapa yang bertambah ilmunya sedang hidayahnya tidak bertambah, maka ia hanya bertambah jauh daripada rahmat Allah Ta'ala. Ya. Bertambah ilmu, rajin datang kuliah dan sebagainya, tetapi amalannya tak bertambah. Mengaji juga, tapi lidah masih lagi tak jaga, duk mengumpat. Ya, telinga masih dengar yang haram, masih lagi tidak mau menerima Islam dalam arti kata secara menyeluruh dalam kehidupan. Maka orang sedemikian makin jauhlah daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh sebab itulah bau surga itu tidak dapat dicium. Walaupun baunya kata Nabi 500 per tahun perjalanan nak menuju ke surga dah tercium baunya, tapi bagi orang yang beramal untuk dunia, ya, dengan menggunakan agama untuk kepentingan dunia, maka ya, dia tidak akan terdapat tercium bau surga. Malah Sufyan Al-Sari pula mengatakan di dalam neraka ada satu lembah, dan lembah ini dihaskan untuk orang-orang alim, orang-orang yang mempunyai ilmu agama, yang belajar ilmu agama, tetapi untuk kepentingan dunianya, untuk kepentingan dunia semata-mata, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka yang dihaskan oleh Allah Ta'ala. Jadi ini di antara, ya, di antara pujuk rayu bisikan syaitan, ya, untuk menyesatkan kadang-kadang dengan cara tak dapat disesatkan kita buat benda yang jahat, tapi dia boleh sesatkan dengan cara memasukkan ke dalam hati kita penyakit-penyakit yang tadilah, ya, yang tidak ikhlas kerana Allah Ta'ala. Dan pula ketahui olehmu bahawasanya riak itu ada 6 jenis. Jadi riak itu ada 6 jenis. Yang pertama, cuba tengok. Yang pertama, riak dengan tubuh badan. Ya, riak dengan tubuh badan, maknanya dengan badan dia, seperti menzahirkan ia. Menzahir maknanya dimelihatkan, melihatkan tubuh badannya
akan kurus dan pucat badannya. Dia tengokkan badannya yang kurus, pucat mukanya, supaya di dalam hatinya, di dalam hati orang tu, meminta supaya orang lain menyangka bahawa dia seorang yang rajin, yang kuat beribadah pada malam dan berpuasa pada siang hari. Ini kadang-kadang yang berlaku, ada orang yang badan ni kurus, kita pun tengok, dia nak orang tengok, riak ni nak orang lihat, dia tak berlaku seorang diri. Maka kalau seorang diri tu unjuk, kita kena tahu penyakit-penyakit ni. Riak ni ra'a, maknanya nak orang lihat, datang surau, kemudian buat lah kan, orang nampak, orang tengok, ui kurus lah, tengok, orang pun tengok dia, Syekh kurus betul kamu ni, mesti kuat beribadah ni, puasa siang, tengok dahi ni, Masya Allah, ini kuat beramal. Dalam hati itu yang dia nak orang puji dia, Allah. Jadi riak ini boleh berlaku dengan tubuh badannya yang kurus, mukanya pucat. Jadi lepas ni kalau ada orang badan kurus, muka pucat, jangan, maknanya kita tak tuduh dia, jangan marah pula, habis ustaz ni kenakan aku ni, habis kenapa pula kita terasa? Kalau dah kita terasa tu betul ada pada kita, istighfar banyak-banyak, kita kena istighfar. Tapi kalau itulah makna riak tadi, ialah kelakuan hati, orang tak tahu, dan kita pun tak tahu dia kurus ni sebab penyakit ke, sebab dia puasa ke, wallahu alam. Tapi makna riak ni, dia nak orang puji dia, nak ditunjukkan tubuh badannya yang kurus dan sebagainya. Ini maksud riak. Macam pernah satu tempat saya sebut, pernah saya sebut, sampai peringkat habis kuliah tu ada beberapa orang ahli jemaah tu, dia marah, dia tak boleh terima lah, dia tak boleh terima. Sebab apa? Saya sebut lah, dia kata macam ni tuan-tuan, riak ni yang kita sebut benda di dalam hati kan, kelakuan hati. Orang tak tahu, kita tak tahu, macam si Mai yang datang, macam saya pun tak tahu hati kita kan, tuan-tuan tak tahu. Yang tahu hanya kita dengan Allah. Wallahu ya'lamu ma fi sudur, Allah dia yang tahu. Allah yang tahu apa yang ada dalam hati kita, dan kita dengan Allah dia yang tahu. Sama ada kita ikhlas ke tidak pun kita dengan Allah. Jadi saya buat satu contoh, saya kata tuan-tuan, kadang-kadang kita ni nak buat sesuatu ni ada niat sesuatu yang lain dari Allah, dan tujuan nak supaya menunjuk-nunjuk, maka itu dikatakan riak tadilah, nak menunjuk. Dan kemudian kadang-kadang saya sebutlah contoh yang banyak berlaku, kita datang surau, datang masjid, kadang-kadang ada niat sesuatu, tujuan kita datang nakkan sesuatu habuan, sama ada jawatan, kedudukan di masjid, tak kira apa pun kedudukan. Tiba-tiba jawatan dan kedudukan tu tak dapat pada kita, maka kita tak datang. Kita tak datang. Sebab apa kita tak datang masjid dan surau? Sebab tak dapat jawatan misalnya. Sebelum nakkan jawatan tu rajin kita datang. Bila dah tak dapat jawatan, kita pun tak datang. Bila kita tak datang, dah niat kita dah lain daripada niat kita datang tadi, yang pertama bukan nak Allah, kena nakkan jawatan. Ni yang Nabi sebut, tak akan cium bau surga, 500 bau surga dah tercium, tapi golongan yang nakkan habuan dunia ni semata-mata niat dia, maka dia tak akan dapat cium bau surga. Maka kalau ini ada dalam hati kita, saya sebutlah, kalau ada dalam hati kita, maka itulah amalan yang bukan kerana Allah. Ia juga di antara jalan-jalan yang boleh terdedah dengan penyakit riak. Dan bagi orang yang ada jawatan, orang yang ada jawatan, dia datang sebab jawatan, bukan kerana Allah pun, maka amalan itu juga tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Jadi kita kena ingat, jawatan yang kita dapat, ia merupakan amanah. Bukan sebab jawatan tu kita datang, bukan sebab dia ni jadi imam, dia datang ke masjid, bukan. Oh, sebab apa imam aku datang? Kalau aku tak imam, aku tak datang, habis amal kita. Imam, jawatan tu amanah, itu amanah, memang amanah yang kita kena buat. Kerja yang dibagi itu amanah, tapi bukan itu niat, bukan itu matlamat kita. Kalau aku tak ditugaskan Bilal, aku tak akan datang sebab jawatan Bilal lah tu, habis. Dia kadang-kadang ada masjid yang ada imam, Bilal siap. Sebab apa ada 3 orang? Sebab imam tu, sebab dia jawatan imam.
Ya, sebab apa kamu datang Bilal? Sebab aku ni Bilal, datanglah. Kalau tak aku pun tak datang. Jadi kita kena faham, jawatan itu merupakan amanah. Itu amanah yang telah ditentukan. Kalau kita tak buat, kita akan berdisoal dan akan ditanggungjawabkan di hadapan Allah Ta'ala. Kenapa kita tak jalankan amanah? Tentang soal kita buat kerana jawatan, habis. Jadi ini yang perlu kita kena perbetulkan, kerana amalan itu boleh ditolak, ya, dan tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Selepas saya sebut macam tu, habis kuliah ada 2-3 orang datang, dia kata, Ustaz, tak sampai hati cakap orang tak datang ke surau tu, ya, dia tu riak, kan? Dia macam tak boleh terima lah. Saya kata macam ni, tuan. Yang maksud saya tadi, ya, kalau kita tak datang kerana tak dapat jawatan antara kita dengan Allah, saya tak tuduh siapa, saya umum. Yang kita terasa tu kenapa? Kalau dah kita terasa benda tu ada pada diri kita, saya kata istighfar banyak-banyak, mohon ampun pada Allah. Bukan sebab itu. Jadi soal datang tak datang ini antara kita dengan Allah, kita tak tuduh siapa. Tapi kalau niat kita kerana tadi antara kita dengan maka inilah yang kita bimbang, ya, sebab kita beramal itu bukan lillahi ta'ala. Itu yang pertama tadi, maknanya menzahirkan tubuh badannya dengan kurus, pucat wajahnya, nak minta orang puji dia. Oh, dia ni rajin beramal malam dan berpuasa pada dan kurus. Kalau itu niatnya dalam hati, itu riak dengan tubuh badan. Dan yang kedua, riak itu boleh berlaku dengan kelakuan, dengan perbuatan, seperti menundukkan kepala dan memejamkan mata supaya disangka orang akan dia memikirkan kelakuan akhirat. Kadang-kadang berlaku ni, jaga-jaga, ya, pergi masjid, pergi surau, ya, mana-manalah, boleh elok je. Bila orang datang ramai dia pejam mata. Makin lagi ramai, makin tunduk. Wah, bagus kawan. Ya, setan main sekejap je, dia rosak. Dia boleh rosakkan amal. Kalau tak ada ilmu bab ni, macam mana? Kadang-kadang benda ni datang, kita tak nafi. Dia setan, kan, dia akan datang dalam bisik kita, dia akan timbul dan kita akan buat benda ni. Itu yang makin ramai lagi orang, makin laju lagi, makin laju. Orang tak adalah pula. Sebab tu kita nak tengok ni, cuba kita intai, ya. Ini nak jahat dia pula mengajar, ya. Tengok orang tu dua kepala, cuba kita keluar, tengok lubang, tak adalah pula, kan. Cuma soal tu kita tak tahu, kita tak boleh tuduh, ya. Jangan pula tuduh bila orang action teriak ni, jangan. Kita tak boleh tuduh orang tu riak, kerana riak ini antara kita dengan Allah. Kita tak boleh tuduh, ya. Soal din ni kita tak tahu. Cuma apa yang nak dibagi tahu ini ialah diri kita sendiri. Maknanya kita muhasabah, kita hisap diri kita. Jangan ada di kalangan kita buat amal, bila tak ada orang, wah, biasa je mata kita bukan main cerah lagi, tengok ke sana, tengok ke sini. Bila dah pejam mata dulu, ya, dengan kelakuan jalan pun bukan main. Oh, tak ada orang berlari kita, ya. Kalau ini yang kita buat, ini di antara, ya, riak dengan kelakuan. Yang ketiganya, riak dengan pakaian. Dengan pakaian pun boleh jadi riak, ya. Macam mana dikatakan riak dengan pakaian? Seperti memakai ia akan kain yang keras-keras. Kain tu keras, ataupun kain tu berkedut, ya, kemudian bertampung-tampung, koyak sana tampung sini, tampung sini. Tujuan apa dia? Tujuan nak supaya orang tengok dia, dan orang akan menyangka dia orang yang zuhud dan ahli tasawuf. Wah. Ya, ini juga kesilapan yang berlaku. Ramai orang kadang-kadang, alhamdulillah kita muhasabah kita lah. Kalaulah ini yang berlaku pada kita, niat kita dah dipakai baju yang keras, kemudian pula bertampung-tampung dan sebagainya, nak supaya orang sangka kita ni ahli tasawuf, habis. Dan sebenarnya kalau dikatakan orang ahli tasawuf begitu keadaannya, itu pun salah.
Sebab istilah zuhud ini bukan maknanya pakaian yang berkoyak, berlubang-lubang, bertampal-tampal. Itu bukan dikatakan zuhud. Sebab itu kita kena faham apa makna zuhud. Dan insyaAllah dia akan belajar sifat mahmudah, nanti kita akan sebut ya. Zuhud ini bukan makna dengan pakaiannya, dengan kenderaannya yang uzur dan sebagainya. Oh, saya ini zuhud ya. Bukan, itu bukan zuhud. Itu kedekut namanya ya. Kita kena faham zuhud ini apa dia? Dia tidak ya, maknanya apa dia? Dia tidak mengutamakan dunia. Ya, dia sanggup tinggalkan dunia untuk akhirat. Inilah orang yang zuhud. Ya. Orang yang zuhud ni dia tidak mengejar dunia. Walaupun dia ada kuasa nak buat, tapi dia tak kejar dunia. Dia tinggalkan dunia untuk akhirat. Dia kaya, bukan tak kaya, dia sanggup tinggalkan kekayaannya, tinggal rumah. Macam kita datang malam ni pun dia ada sifat orang yang zuhud. Tinggalkan rumah, tinggalkan ya, dulu kita datang masjid tentang surau. Nanti bab tu kita akan belajarlah insyaAllah. Cuma nak sebut di sini riak dengan pakaian, jadi begitulah hal keadaannya. Dan yang keempat ni kena batang hidung sendiri, na'udzubillah. Riak dengan perkataan seperti riak orang yang berceramah. Allah Rabbihimah. Ini yang kita bimbang, takut. Sebab tu doa pada Allah ya. Dia ada ya mukallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinikum ala ta'atik. Banyakkan doa ni. Ya Allah, Tuhan yang membolak-balikkan hati. Minta Allah tetapkan hati kita. Kita bimbang, kita takut. Seperti Nabi sebut tadi, amalannya ahli surga, tapi bila mati masuk neraka. Ini yang kita bimbang. Berceramah, buat kuliah ni amalan ahli surga, bagi nasihat ya. Riak dengan perkataan seperti riak orang yang berceramah, orang yang berpidato, dan orang yang memberi nasihat dengan Al-Quran dan hadis. Dengan Al-Quran dan hadis kita nasihat. Dan perkataan ulama-ulama salafus saleh, kemudian kita ambil hujah pula ulama-ulama nasihat orang ya. Serta suci hatinya daripada ikhlas dan benar. Dan seperti dalam hal keadaan semikian. Dan juga di antara kelakuannya juga seperkataan seperti menggerakkan bibir dengan zikir di hadapan orang lain. Tengok orang main mulut ni mula dah, gerakkan bibir, gerakkan subhanallah subhanallah, makin subhanallah subhanallah subhanallah, makin panjang lagi. Zikirnya pun begitu juga, la ilaha illallah, la ilaha illallah, makin ramai makin lama, makin lama. Habis ya. Ini yang terjadi kepada seorang ulama yang hebat di zaman dulu bersama Bersisa tu kan ya. Dia seorang yang hebat, duduk berzikir dalam masjid, orang semua balik. Tiba-tiba syaitan tengok, oh tak boleh jadi dia ni, aku nak cara sesat. Syaitan pun menyamar macam orang lain pun berzikir juga. Wah, nampak gaya, orang lain semua balik, aku jadi masjid. Ini orang yang hebat. Tapi bagaimana syaitan menipu daya. Bila dia berzikir, syaitan ni pun menyamar macam dia berzikir ya. Dia dah lama dah letih dah. Dia tengok yang syaitan ni, yang menyamar macam manusia ni, masih lagi duduk macam berwirid. Lama-lama Bersisa pun dah bangun. Bangun-bangun dia tunggu. Dia tanya kepada syaitan tadi, wahai Tuhan, apakah rahsia Tuhan hamba sampai boleh berzikir begitu lama? Seingat saya selama ni saya je yang hebat, boleh berzikir lama. Lu punya Tuhan hamba pun ya, lebih lama. Akhirnya bagaimana syaitan menipu daya dia, kalau kamu nak macam aku, boleh ya. Apa dia syarat dia? Syaratnya kamu hendaklah membunuh. Dia suruh membunuh. Lalu kata tak boleh membunuh ya, haram. Okeylah, kalau tak boleh membunuh, kamu berzina. Oh tak boleh itu haram. Kalau tak boleh, kamu minum arak. Bila cakap minum arak pun tak boleh. Syaitan pandai. Allah itu kan maha pengampun. Kalau kamu nak tahu betapa Allah itu maha pengampun, maka kamu kena buat dosa. Kalau kamu tak berdosa, kamu tak akan dapat nikmat yang Allah itu maha pengampun. Akhirnya semua dia minum arak. Pilih minum arak. Dengan minum arak, dia tengok perempuan, dia berzina. Daripada arak tadi, dengan berzina, takut daripada orang tahu, dia bunuhnya. Allah, habis. Nampak? Ini akhir kesudahan yang kita bimbang. Jadi di antara tipu daya syaitan itu begitulah
ya. Dan seperti menggerakkan bibir dengan zikir di hadapan orang lain, begitu juga riak dengan perkataan, seperti riak orang yang berpidato, memberi ceramah, nasihat dan sebagainya. Sebab itulah Syekh Abdul Qadir Jalani bila memberi kuliah, ramai anak murid dia tak pernah bila kuliah dia mendongak macam ni, tunduk macam ni, ya. Betapa sifat ialah dia tak mendongak, tak tengok macam ramai kan. Contohlah, dia tak tunduk. Akhir daripada kuliah, murid dia tanya, Tok Guru, saya ni tengok Tuan Guru ni setiap kali mengajar, Tuan Guru ni tak pernah mendongak, tunduk aja. Apa jawab Syekh Abdul? Saya bimbang, kata Syekh Abdul Qadir. Saya bimbang apabila saya mendongak ke depan terlalu ramai anak murid saya. Saya bimbang ada perasaan riak dalam diri saya, perasaan ujub dalam diri saya. Allah, dia nak jaga sampai peringkat semikian, ya. Kalau kita nak, lagilah nak tunjuk kan, dan sebagainya, na'udzubillah. Jadi ini di antara riak dengan perkataan. Yang kelima, riak dengan pekerjaan. Riak dengan pekerjaan seperti memanjangkan berdiri dan rokok dan sujud di dalam sembahyang di hadapan orang lain. Ini pun juga di antara penyakit yang kita kena jaga, ya. Riak dengan pekerjaan. Nak tahu cuma, nak tahu, kita tak tuduh orang lain, kita lah kita muhasabah diri, kita tengok diri kita, apakah amalan ini ada pada diri kita. Nak tahu macam mana tipu daya syaitan ni, kita tengok amalan kita waktu di rumah macam mana, di masjid macam mana. Kalau di rumah kita boleh buat pendek, kenapa di surau bukan main lagi? Kan kita bimbang, ya. Sebab itu yang paling baiknya di rumah tu lah yang kita panjangkan. Kalau yang sembahyang sunat tu lah yang eloknya begitu, kan. Jadi kalaulah niat kita tadi riak dengan pekerjaan, memanjangkan berdiri, rokok dan sujud di dalam sembahyang, ya, bila berhadapan dengan orang, bila di rumah Allah bacanya inna a'taina je. Kalau di masjid, di surau, Masya Allah. Tapi itu antara kita dengan Allah, jangan pula terasa pula yang mana ada ni kan. Ini kita tak tulis siapa, termasuk saya bercakap, ini nak di antara benda yang boleh merosakkan amal kita. Kalau di rumah kita sembahyang tak pakai baju, kalau kita ikhlas pergi surau pun tak pakai baju, itu baru orang yang ikhlas. Sebab di rumah pun begitu. Ada berani? Wah, hari ini semua tak pakai baju datang surau. Inilah saya Ustaz sebenarnya. Saya tak nak tunjuk-tunjuk riak, ikhlas ni. Memang inilah saya. Nak tahu saya ini, tanya rumah saya. Kalau kat rumah inilah saya. Kalau kat masjid, kat surau, Masya Allah, kan. Jadi ini di antara perbuatan kita. Jadi itu di antara yang disebutkan amalan kita. Kalau boleh di rumah pun begitu, di masjid pun begitulah hal keadaannya. Dan yang keenam, riak dengan banyak murid dan banyak berjumpa dengan guru-guru. Ini pun di antara, ya, perkara yang kita bimbang, riak dengan banyak murid. Banyak murid, nampak doktor guru yang buka pondok kadang-kadang kan. Anak murid aku ribuan. Bangga pula cerita nak tunjuk, orang pergi ziarah pondok dia, baguslah. Ya, jadi benda macam ni pun cuma tidak lepas daripada tipu daya syaitan. Ya, syaitan ni memang kerjanya memang licik. Sifat dia tu licik, dia tak mudah putus asa. Tak dapat kita bicara depan, dia akan datang setiap penjuru pada diri kita. Dia datang cara depan, tak dapat depan, dia cara belakang, tak dapat belakang, kiri, kanan, dia akan datang setiap penjuru. Sebab tu dia tak akan mudah putus asa. Sampai peringkat kita nak mati pun dia kempen lagi, nak kita mati bersama dia dalam neraka, na'udzubillah. Jadi oleh sebab tu kita kena jaga tipu daya syaitan. Kalau kita tidak terpengaruh dengan melakukan amal-amal yang jahat pada amalan lahiriah kita, tapi dalam soal hati kita kena jaga. Dia akan masuk sifat-sifat mazmumah ini kalau sekiranya tidak ada ilmu yang memandu kita, ilmu yang memberitahu kita tentang hal keadaan ini. Jadi inilah pentingnya ilmu. Dengan ilmu kita dapat kenal, dapat tahu bila ada penyakit ini, Allah, ini syaitan. Astagfirullah, kita minta istighfar. Kalau datang ya, istighfar banyak-banyak, mohon ampun pada Allah Ta'ala. Baik, itulah di antara 6 yang disebutkan jenis riak yang banyak berlaku dalam amalan-amalan manusia, ya, yang ada di dunia ini. Inilah amalan-amalannya.
Jadi oleh sebab itu, bila kita dah kenal, dah tahu tipu daya syaitan tadi sama ada dengan tubuh badan, dengan kelakuan, dengan pakaian, dengan perkataan, pekerjaan, ya, dan juga dengan ramainya orang yang menjadi pengikut kita, kita rasa bangga, riak dan sebagainya, maka dengan itu kita sama-sama memohon kepada Allah, ya mukallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Minta Allah tetapkan hati kita lah apapun keadaan, sama ada kita susah senang apapun, tetap kita lillahi ta'ala. Baik, maka sekalian yang demikian itu haram, bahkan dosa besar. Allah, ya, dosa besar. Jadi dosa besar ini bukan kita nampak pada, ya, orang minum arak, makan minum berjudi, berzina, tetapi di antara dosa besar ialah riak. Itu sendiri juga di antara dosa besar di sisi Allah Ta'ala. Ada pun menuntut pangkat pada hati manusia, ada pun menuntut kedudukan, pangkat di mana kedudukan pada hati manusia dengan pekerjaan yang bukan pekerjaan ibadah, ya, maka tiada ia haram. Ya, maka menuntut pangkat pada hati manusia maknanya kita nakkan sesuatu kedudukan dunia yang tidak ada kena-mengena dengan tadi amalan ibadah. Kita mengaji nak tunjuk orang, kita bagi nasihat nak tunjuk orang, kita berwirid, ini kan ibadah yang khusus. Sekarang ini kita nak menuntut sesuatu, ya, dalam pangkat pada hati manusia dengan pekerjaan yang bukan pekerjaan ibadah, maka tiada haram. Seperti mereka menuntut kemegahan dengan memakai pakaian yang bagus-bagus, ya, seperti dia memakai pakaian yang bagus-bagus. Jadi kita pakai pakaian tu kemas, cantik, orang pun pujilah juga, oh bagus pakaian kamu, tapi tak ada kena-mengena tentang ibadah-ibadah yang khusus tadi. Jadi kita berpakaian begitu minta orang tengok. Tujuan niat kita bukan nak kita rasa besar, bangga diri, tak. Kita nak tunjuk inilah syiar Islam. Islam suka kepada kebersihan, Islam suka kepada benda yang bersih, Islam suka kepada pakaian-pakaian yang indah-indah. Nak nampak syiar. Macam pernah di zaman Nabi Syimah, ya. Pernah suatu hari ketika Nabi SAW pergi menziarahi sahabatnya, seorang sahabat Nabi yang dilantik menjadi gubernur pada suatu tak silap saya Umayyah, kalau tak silap, ya. Ketika Nabi menziarahi sahabat Umayyah ni, ketika itu Umayyah ni nampak Nabi datang. Bila nampak Nabi datang, sebelum tu dia naik kuda dalam keadaan dia punya para sahabat yang lain mengiringi dia lah. Macam contohnya, macam istilahnya tadi, nampaklah di segi gahnya tadi kan. Bila tengok Nabi, dia turun, dia berjalan, dia bawa unta berjalan. Nabi nampak, tapi Nabi buat tak tahu je, kan. Bila Nabi nampak, ya, bila sampai jumpa dengan Nabi, lalu Nabi pun bagi tahu tanya dengan Umayyah tadi. Nabi kata, wahai Umayyah, kamu ni seorang khalifah, ya. Baik, aku nampakkan Nabi. Maknanya Nabi nampak tadi kan, dalam hal keadaan. Kenapa kamu tak teruskan, kata Nabi? Kenapa kamu tak teruskan dengan kamu menunggang, kamu tidak berjalan? Dalam hal keadaan itu semua, ya, Umayyah tadi kata apa? Saya rasa malu ya Rasulullah. Dia rasa segan, ya. Maknanya saya sebagai khalifah seolah-olah saya duduk di atas, ada orang di bawah. Kata Nabi, sebenarnya, ya, ia bergantung kepada niat kita, dan sepatutnya itulah yang perlu kamu kena buat, tunjukkan mana Islam ni pun hebat. Ya, maknanya kita buat macam nak tunjukkan syiar Islam, maka ia tidak termasuk di antara, ya, amalan yang dikatakan riak tadi. Jadi bergantung kepada niat kita. Kita tunjukkan pakaian kita dengan indah, dengan bersih dan sebagainya tadi, ya, untuk apa? Nak menunjukkan Islam itu beginilah keadaan, nak kepada kebersihan, nak ke benda yang baik dan bagus dan sebagainya. Jadi seperti mereka menuntut kemegahan dengan memakai pakaian yang bagus-bagus, maka tidak dikatakan haram.
dan juga dengan ilmu-ilmu yang bersangkutan tentang dunia seperti ilmu hisab, ilmu perubatan, ya, bahkan adalah ia harus selama tiada ada padanya tipu, takbur dan umpamanya. Itu syarat dia. Ya, kita berubat, gunakan macam-macam. Orang pun tengok orang datang, orang pun puji, baguslah. Jadi kita tak ada riak, kita nak tunjuk, tetapi sebaliknya kita nak tunjukkan. Maknanya dengan ilmu yang kita belajar tadi, ilmu-ilmu perubatan yang kita buat, ya, dengan syarat tidak ada sifat takbur, dan yang keduanya amalan perubatan yang kita buat tadi tidak bercanggah dengan syariat. Itu syarat dia. Maka ia tidak haram, maka harus di segi hukum, ya, harus. Cuma saya nak ingatkan balik memang di dalam apapun amalan yang kita buat, dia ada dua keadaan yang kita kena jaga. Dua keadaan. Yang pertama, ada orang beramal, ada orang melakukan amal ikhlas hatinya lillahi ta'ala. Dia betul-betul ikhlas, ya, maknanya dia dengan Allah ikhlas. Dia nak bantu orang, nak tolong orang, kan? Tetapi amalannya itu tidak mengikut kehendak syarak, maknanya bercanggah dengan hukum, bercanggah dengan Quran, bercanggah dengan hadis, bercanggah dengan syariat, maka amalannya itu ditolak oleh Allah Ta'ala. Macam isu yang kita dah sebut dah dulu, kan, yang bomo, ya, nak mencari MH370 Zam-Zam ala Kazam tu, kan. Memanglah niatnya tu baik, nak tolong, nak bantu, nak tengok kat mana pesawat. Tetapi cara dia buat tu cara yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maknanya bertentangan syariat, maka amalan itu ditolak. Ya, nampak? Itu yang pertama. Yang kedua, ada orang yang beramal mengikut syariat. Dia beramal ikut syariat, betul, maya, mengaji, dia beramal, beribadah, tetapi dalam hati tidak lillahi ta'ala, maka amalan itu juga ditolak oleh Allah Ta'ala. Jadi kita faham dua kaedah tu lah. Sebab tu kita nak berubah, nak tolong, minta apa, kita tengok dulu dia buat tu ikut syariat ke tak. Ya? Kadang-kadang banyak semua. Ini kadang-kadang orang buat perubatan, kan, sebelum nak berubat isap rokok dulu kadang-kadang, kan, isap asap pula. Kemudian barulah dia menurun pula. Allah, itu banyak yang berlaku. Jadi kalau amalan yang jenis macam ni, kita menurun-menurun ni, dah yang bercakap bukan dia dah. Saya ni wali songo, wali tu, wali ni. Saya masa belajar di Indonesia ni, saya banyak jumpa lah orang macam ni. Kadang dikatakan ulama, kiai dan sebagainya, dah menurun. Dia wali songo, dah cakap peribahasa tu dah dikata dia wali. Oh, dia boleh tahu, ya, oh yang buat kamu ni bukan orang lain, sebelah rumah aja. Sudah, ya. Kamu balik rumah tengok barang ada tanam di bawah, balik-balik di cangkul memang ada barang kat depan rumah. Nak tahu tak? Ya, dalam Islam Nabi sebut orang yang macam ni sebut golongan kahin ni. Golongan kahin ni, bila kita pergi jumpa dia ni, ya, man ataka kahin, kan Nabi, barang siapa berjumpa golongan kahin ni, sebenarnya barang yang ada kat bawah tu, yang letak tu bukan yang dituduh, yang dia tu sebenarnya dia suruh jin dia pergi letak barang dekat rumah kita. Kita pun, inilah banyak yang kita tertipu. Jadi amalan yang kita berubat, nak pastikan tengok amalannya itu amalan ikut syariat ke tidak. Kalau tak ikut syariat, walaupun betul dia niat nak bantu kita, maka Allah tak terima amalan itu, ya. Jadi kita pegang dua tu, sudahlah, fahamlah kita. Sebagai contoh yang mudahnya, ada orang nak ke Mekah, cara nak kumpul duit dengan cara yang ikut syariat ni payah, ya. Niatnya betul nak ke Mekah, dengan cara dia menipu, rasuah, dapat duit banyak, dengan cara berjudi, dengan cara tikam loteri, main loteri. Oh, minta dapat duit ni, aku nak ke Mekah. Betul, dia baik nak ke Mekah, tapi jalannya tu salah. Sebab kaedah fiqh matlamat tidak menghalalkan cara. Nampak? Ya, matlamat itu. Jadi ni di antara amalan yang perlu kita kena buat semua, ya, dalam apapun perbuatan dan amalan itu mestilah mengikut panduan dan acuan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, dan bahawasanya riak yang lebih besar ada tiga. Jadi riak yang disebut, rupanya dalam riak tu ada yang lebih besar lagi.
Riak yang lebih besar ada 3. Yang pertama, riak munafik. Na'udzubillah. Riak munafik. Riak munafik ni macam mana? Ialah dengan menzahirkan iman ketika hatinya kafir. Ya, maka ini lebih besar daripada syirik yang nyata. Syirik yang nyata ni besar, jelas. Seperti dia mempercayai sesuatu itu boleh memberikan sesuatu habuan untuk dia, percaya dengan pokok, percaya dengan karamah, percaya dengan sesuatu kan yang boleh. Itu jelas. Tetapi riak munafik ini lebih besar. Sebab apa? Riak munafik ini amalannya amalan yang baik, tetapi dalam hatinya kafir. Dalam hatinya kafir. Maknanya hatinya ni sebenarnya tak ada pun dalam hatinya nak kepada Islam itu. Contohnya lah, bila mana ada golongan yang nak melaksanakan hukum Allah Ta'ala, ya, ni contoh. Kita tak kena mengenal siapa, mana antara kita dengan Allah Ta'ala. Macam mana golongan munafik? Golongan munafik bila tengok, wah, ini orang nak laksanakan hukum hudud ni, alhamdulillah, bagus, ya? Jadi kita tak tuduh sesiapa munafik. Munafik ini nak tahu antara kita dengan Allah. Cuma kita boleh sebut ciri-ciri orang munafik, sifat dia macam mana, ya? Bila mana ada golongan nak laksanakan hukum Allah, nak bentangkan darah hudud misalnya, oh, maka golongan ni pun kata kami pun nak juga. Contoh kan, ya? Sama juga nak. Contoh ni, lidah dia mungkin bercakap, perkataan dia bercakap, tetapi dalam hatinya sebenarnya tak. Dalam hatinya tidak, ya. Dalam hatinya dia pun tak nak kepada hukum Allah Ta'ala. Malah dia cuba pula nak memecah belahkan pula sesama, kadang-kadang orang Islam itu sendiri. Ini yang kita bimbang. Mana orang munafik, bila ada golongan nak laksanakan hukum Allah, dia pun cakap nak juga, tapi waktu yang sama di dalam hatinya, ya, sebenarnya dia tak nak hukum Allah ni dilaksanakan. Tapi kalau orang bukan Islam semua, orang tu bukan Islam, ya, dia tentang, dia tak nak hukum ni dijalankan. Baik, bila dia tak nak hukum ni dijalankan, bolehkah kita marah kepada dia? Kita tak boleh marah kepada dia. Sebab apa? Sebab dia bukan Islam. Sebab dia tak tahu, ya. Yang salah, yang kita kena marah orang Islam itu sendiri. Bila orang Islam itu tidak bersetuju hukum ini dilaksanakan, apa yang jadi dalam soal nak mengubah hukum ini, maka tempatnya di mana? Parlimen misalnya. Jadi di parlimen kita tengoklah, mungkin ada Islam, ada tak Islam. Bila ada seseorang nak mengubah, memanglah nak buat sesuatu, nak kita meminda sesuatu peraturan undang-undang tu kena ada diluluskan dalam parlimen kan, ya. Jadi kita tengok, kalau ada satu cadangan orang Islam, siapa sokong, kita nak tengok di situ. Orang yang benar-benar ikhlas, orang Islam, dia akan sokong. Tak kiralah apa pun parti dia, sama ada yang belah A ke belah B ke, dia Islam, oh, sama-sama dia akan. Yang tak Islam, itu dia punya masalah, ya. Yang kita bimbang, orang Islam itu sendiri yang sebenarnya yang dia tidak mau kepada Islam itu sendiri, hukum itu sendiri dilaksanakan. Ini yang kita bimbang. Dan inilah yang disebut lahum qulubul la yafqahuna biha, kata Allah. Dalam hati mereka ada penyakit. Mereka hanya, ya, menunjuk-nunjuk. Bila mereka berjumpa golongan, oh, mereka pun kata mereka nak. Tapi bila mereka berjumpa golongan puak-puak mereka, oh, sebenarnya kalau kami pun, kalau boleh jangan dilaksanakan. Kalau sana habislah, ya, kalau kita tak boleh cari makan, kamu payah kan, ya. Maknanya nak untuk keuntungan dunia ni payah, nak menipu payah, ya. Jadi kalau ini matlamat dan niat ni seseorang itu, maka inilah riak yang paling besar. Munafik, riak munafik, ya, riak munafik dengan menzahirkan iman pada ketika hatinya kafir, na'udzubillah. Jadi soal ini semua kita tak tuduh sesiapa, ini antara kita dengan Allah Ta'ala. Jadi kita tengoklah muhasabah, ya, na'udzubillah. Baik, yang kedua, riak dengan ibadah yang wajib. Ini juga riak yang besar, ya. Riak dengan ibadah yang wajib, seperti mereka yang sembahyang zuhur ia di hadapan orang lain, dan jika ia bersunyi seorang diri, nascaya dia tidak sembahyang. Allahu Akbar. Ini juga dosa besar, riak yang besar.
Pak mentua datang rumah, semayang subuh. Bukan main awal lagi. Kan? Baguslah menantu aku ni. Siap ajak pak mentua, ya jom ke masjid ke surau pagi ni. Kan? Ajak. Kena pula pak mentua datang sebulan. Allah dalam bilik mengadu rumah bila yang nak balik ni. Abang dah sebulan ni bangun subuh ni, selalu rumah pun jeling. Abang nampak gaya sebelum ni tak pernah kan. Ya, bangun lewat aja subuh, bukan subuh gajah lagi, dinosaur lagi subuhnya. Ini awal. Ya. Malu dengan pak mentua, lupanya dia semayang kerana pak mentua. Bila pak mentua balik, dah tak semayang. Ini riak pada amalan yang wajib yang lebih besar dosanya. Begitu juga riak yang wajib seperti berzakat, zakat. Ya. Panggil anak yatim, panggil orang susah, kumpul. Bagi tahu orang masjid, hari ini saya nak keluar zakat, tapi syarat saya nak semua dikumpulkan. Nak minta uang, kumpulkan. Kalau tak ada orang, dia tak keluar zakat. Lupanya dia nak keluar zakat bila orang ramai baru dia keluar zakat. Allah. Nak orang tunjuk, nak orang tahu. Panggil pula wartawan, panggil pemberita, keluar dalam surah. Inilah yang Nabi sebut, orang yang satu langkah nak menuju ke surga, satu langkah aja lagi nak masuk surga. Selangkah aja. Tiba-tiba Allah kata nanti dulu malaikat. Nanti dulu. Lalu malaikat ni dia tak tahu je mah. Malaikat datang, kata malaikat, wahai Tuhan, memang dia ni tengok amalnya, memang amalannya amalan ahli surga, dia kuat bersedekah, dermawan. Tiba-tiba Allah kata bohong, dia ni pembohong. Kerana malaikat pun tak tahu apa yang ada dalam hati dia, hanya tahu hanya dia dengan Allah dan dia. Kata Allah, dia ni pembohong. Dia bersedekah tu, dia berzakat tu kat dunia, dia panggil anak yatim, dia panggil ni, dia panggil wartawan. Ya, sebenarnya dia berzakat bila dia panggil orang ramai nak duduk. Tapi bila dia berseorangan, orang tak ada, nak bersedekah, nak berzakat langsung, dia tak pernah mengeluarkan hartanya di jalan Allah Ta'ala. Habis ini bila mana Nabi sebut amalan yang ni. Abu Hurairah pengsan sampai 3 kali. Abu Hurairah pengsan 3 kali bila Nabi sebut 3 jenis golongan manusia, satu langkah lagi nak menuju ke surga, tiba-tiba Allah tarik masuk neraka. Di antaranya tadilah dia berbuat amal yang wajib bila mana di hadapan orang. Bila orang tak ada, dia tak buat. Na'udzubillah. Dan yang ketiga, iaitu yang lebih kecil, bahawa tiada riak ia dengan fardu, bahkan riak ia dengan ibadah yang sunat. Dan apabila ada ia pada tempat yang sunyi, nasihat tiada mengerjakan ia ibadah yang sunat. Maknanya dia buat sunat ni di masjid aja. Kalau ke rumah, ba'diyah qabliyah tak buat. Allah, kena kadang-kadang pada diri kita kan. Di masjid dia buat. Ya Allah, takut kita. Ini benda yang membimbangkan dan menakutkan kita sebenarnya. Ya, bukan takut bila, takut hanya di sana, kat sini memang tak nampak pun. Takut di sana kita tak lepas. Ya, kerana inilah dia. Jadi kalau kita nak kawal hati tadi, kalau di surau boleh buat, di rumah pun kita buat yang sunat. Sebab itu juga ulama kata, amalan yang sunat yang dilakukan oleh Nabi yang banyak di rumah, bukan di surau, bukan di masjid. Ya, kita nak buat sembahyang banyak, buatlah di rumah lah, buat seorang-seorang bangun malam. Di masjid ni buatlah juga ala kadar lah. Tapi di masjid bukan main lagi, di rumah Allah. Tapi di rumah yang tahu hanya isteri dan kita. Sebab tu ada orang ulama kata apa, nak tahu orang itu matinya tu baik ke tidak, tengok muka isterinya. Kan kadang-kadang bila jarang orang meninggal, kita tengok isinya permasam, tiba-tiba isi geleng kepala. Kita pun boleh kenapa pula isi geleng kepala. Lalu isi pun kata dalam hatinya, abang, nampak gaya abang tak ada harapan. Sudah. Kenapa pula abang tak ada harapan? Macam mana ada harapan bang? Ya, subuh dan esok. Ya, kemudian pula kalau di masjid pun bukan main sembahyang sunatnya, orang pun sebut bagus suami kamu. Tengok di masjid sembahyangnya Masya Allah panjang, wiridnya panjang, sunatnya Quran baca. Dia beritahu isteri dia, tapi isterinya pun diam.
Dalam hati saya kata, dia tak tahu kat rumah Quran pun tak pernah buka, sembahyang sunat tak pernah buat, malah yang fardu pun kadang-kadang habis. Ini yang kita minta, ya. Jadi mudah-mudahan kita yang ada pada malam ni, kita sama-sama lah, kita muhasabah diri kita. Kalau ada, kita istighfar, mohon ampun pada Allah supaya kita tak termasuk dalam golongan yang sedemikian. Jadi kalau ada pun, kita bermujahadah selagi peluang kita masih ada, selagi mana Allah bagi umur pada kita, ya, kita masih lagi berhidup, kita gunakanlah. Kita bimbang dah saat datang malaikatul maut nak ambil nyawa kita, habis. Sebab tu bila mana Allah sebut dalam surah As-Sajdah tu kan, walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wassami'na farji'na na'mal salihan inna muqinin. Dan jikalau kata Allah, kamu melihat orang-orang yang waktu hidup dulu di dunia dia melakukan dosa, sama ada dosa itu dosa kelakuan hati, sama ada dosa melalui dosa hati. Ini yang banyak dosa hati tadi. Kalau dosa yang zahir mungkin tak nampak, dosa hati. Kalau kamu nampak mereka berkata Rabbana, Tuhan kami, absarna, kami dah lihat, baru mereka nampak. Pas ya, sampai nak kami dengar, farji'na, minta balik. Itu mereka minta balik ke dunia, ya, nak supaya hati tadi ikhlas, nak supaya beramal lillahi ta'ala, tak nak menunjuk-nunjuk, tak nak riak, ya. Tapi dah terlambat semua, na'udzubillah. Jadi kita masih ada peluang ini. Kalau ada penyakit di dalam diri kita, ya, masih ada ubat untuk dirawat. Alhamdulillah, dengan ilmu yang kita pelajari, kita istighfar banyak-banyak dan kita ubahlah, ya, supaya dalam apa pun amalan kita, tak kira orang ramai ke tak ramai ke, sama je insya-Allah. Ini yang kita inginkan. Baiklah, kemudian dan ketahui olehmu bahawasanya ubat bagi riak itu menolak akan sebabnya, iaitu 3 perkara. Ini ubat bagi riak. Sikitnya. Yang pertama, kasih akan dipuji. Yang kedua, takut dicela. Yang ketiga, tamak akan umpama harta. Loba ni makna gemar, suka kepada harta. Ya. Jadi ini ubat. Macam mana nak rawat penyakit riak ni? Maka kena ada 3 ni ubat dia. Yang pertama, kasih akan dipuji. Adapun kasih akan dipuji, maka seperti mereka yang menerkam ia akan musuh banyak di dalam peperangan, ya, supaya dikatakan akan dia orang yang berani. Dia pergi berperang, dialah yang banyak membunuh musuh-musuh, supaya orang akan menggelar dia, oh, dia inilah yang layak untuk diberi tokoh pahlawan. Ya, sebab apa dia layak diberi tokoh ini? Kerana dialah yang paling banyak membunuh musuh-musuh. Nampak? Itu niat dia, nak orang bagi dia pangkat, kedudukan. Dan ubatnya, apa ubatnya? Ubatnya, kalau ada penyakit di dalam diri kita semua, barang yang telah terdahulu pada ubat bagi kasih akan kemegahan, dan iaitu bahawa mengetahui ia akan bahawa puji itu kesempurnaan yang diwahamkan sahaja. Maksudnya, ubatnya apa dia? Ubatnya kita kena rasa. Bila kita buat sesuatu amalan, contoh tadi kita berperang, bunuh ramai orang, kita niat nak orang kata kita seorang pahlawan. Itu dalam diri kita, itu benda yang diwahamkan, yang kita inginkan. Maka apa yang perlu kena jaga dalam soal ini, bahawa puji itu kesempurnaan yang diwahamkan saja, tidak ada kesempurnaan yang sebenar. Jadi kena kerasan kita minta puji manusia, padahal itu tak sempurna. Kerana pujian yang sebenar datang dari Allah. Manusia puji kita, kita minta pujian manusia dalam hati kita, nakkan suatu habuan, maka ubatnya, ya, ia tidak mendapat apa-apa keuntungan bagi kita. Kerana keuntungan kita nanti hanya pujian yang mutlak, itu hanya hak, ya, milik Allah Ta'ala sahaja. Maka tiada ada faedah baginya, bahkan rugi semata-mata. Allah benar. Macam orang berniaga dah banyak dah, tapi tak ada untung. Ya, begitulah juga keadaan orang buat amal baik banyak, tapi tak dapat apa-apa. Jadi kalau ini niat kita, maka ubatnya kita kena rasakan. Kalau itu kita nak pujian manusia, bukan pujian Allah, nakkan habuat dunia dan bukan daripada Allah, maka segala amalan kita itu tidak memberi faedah, baginya rugi semata-mata.
Dan lagi ubatnya bahawa mengetahui ia akan cerca Allah Ta'ala pada hari kiamat dan azab Allah Ta'ala. Seperti yang disebutkan bahawa orang yang riak itu diseru akan dia pada hari kiamat dengan 4 nama. Ini ubat dia. 4 nama Allah akan panggil. Ya murai, ya ghawi, ya fajir, ya khasir, izhab fakhuz ajraka mimman amilta lahu fala ajraka la indana. Hai orang yang riak, hai orang yang sesat, hai orang yang jahat, hai orang yang rugi, pergi olehmu, ambil olehmu akan pahala engkau daripada mereka yang beramal engkau kerananya, maka tiada ada pahala bagi engkau di sisi kami. Jadi ini ubat dia. Jadi kalau kita nak puji manusia, nakkan habuan dunia semata-mata, niat kita dalam hati, makna kita akan beramal. Kalau meniaga tadi rugilah, kerana bila bertemu dengan Allah, bila nak pahala, ya Allah mana pahala aku? Pahala aku berjuang berjihad ni. Allah kata kamu pergi minta dengan orang yang kamu nak tadi, dengan aku tak ada. Maka Allah beri kita gelaran ya murai, ya ghawi, ya fajir, ya khasir. Allah, inilah gelaran yang Allah beri. Apabila mengetahui ia akan azab Allah dan cercanya maknanya ialah Allah mencerca, kerana riak itu nasib mudah atasnya meninggalkan riak, kerana suka dipuji manusia itu seperti mereka yang mengetahui ia akan ada racun di dalam air madu, maka mudah atasnya meninggalkan air madu itu. Bersalahan mereka yang tidak mengetahui ia akan racun di dalamnya, maka tertipu dan minum ia akan dia, maka binasalah ia. Allah. Jadi umpama contoh dibuat semua, orang yang beramal dengan amalan ahli syurga tadi, kita buat umpamanya, kita dengan ilmu kita tahu dah, kalau aku minta puji manusia, nakkan kedudukan manusia, maka di sisi Allah kita tak dapat apa. Dah lah tak dapat pahala, Allah pula mati hamun kita nanti, Allah cerca kita, kemudian pula kita terus diumban ke dalam neraka. Jadi kita tahu. Jadi bila dah tahu begitu, umpama dia buat contoh macam mana? Contoh kita nampak ada air. Air tu air madu. Air madu ni, makna madu ni amal yang baik, air yang baik. Bila masuk penyakit riak dalam hati, itulah racun. Bila racun masuk dalam air madu tu, kita nak minum tak air? Takkan minum. Kalau kita minum, kita akan binasa. Nampak tak? Jadi riak itulah racun semua yang mematikan amal kita, yang membinasakan segala amal soleh kita. Jadi kalau kita masukkan riak, itulah racun. Umpama madu dan amal baik, kita masuk ke racun dalam air madu, maka akan binasa. Jadi ini ubat dia. Jadi kita kena tahu makna ubat nak jaga riak. Kecuali orang yang tak tahu. Orang yang tak tahu ni lah je, maka tertipulah orang-orang yang jahil. Dia beramal bukan kerana Allah Ta'ala, maka dia ambil air madu yang dah dibubur racun, dia pun minum, maka binasalah ia. Apa yang binasa? Amalnya, ibadah solehnya. Itu maksud ubatnya tadi. Tambahan lagi, menetapkan ia dalam hatinya akan bahawasanya sangat besar ruginya dengan membeli puji manusia. Sangat besar ruginya. Dia nak membeli pujian manusia, dia nak keuntungan kepada manusia di dunia, dia nak untung di dunia, dengan cela dan seksaan Allah. Rugilah kita. Kita nak habuan dunia, tetapi di sana kita dicaci, dimaki, dihamun, dicerca oleh Allah Ta'ala. Memanglah semah di dunia kita dapat, tapi kita kena ingat, kita dapat di dunia dengan kita buat benda baik, orang angkat kita, orang sanjung kita, orang berikan kita tokoh, macam-macam tokoh. Tapi kita kena fikir berapa lama kita nak hidup kat dunia. Berapa lama kita nak hidup kat dunia. Nabi dah sebut umat tu sitin wasamin, 60-70 tahun je umat. Tapi kita lihat zaman kita sekarang 60-70 tak sampai. Beberapa orang dah meninggal 40, 50, 60, tak sampai 60, 40, 50-an yang ramai dah yang meninggal. Kalau 60-70 lah, lama ke tak lama. Jadi kita nak hidup, nak dapat keuntungan ini berapa lama sangat. Sedangkan di akhirat azabnya yang berterusan, nikmatnya yang berterusan.
alangkah baiknya kita dapat nikmat di sana, ya, dengan kita dapat nikmat yang berterusan. Dekat dunia hanya bersifat sementara. Jadi kalau kita ikhlas lillahi ta'ala, ya kan Nabi dah sebut, bila kita kejar akhirat, dunia dia akan ikut, tak ada masalah. Tapi kalau kita kejar dunia, akhirat dia akan tinggal. Ini yang kita bimbang. Itu di antara ubat, ya, nak jaga tadi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, yang kita habis sikit lagi, dan ada riak yang kedua, maka iaitu takut dicela manusia. Maka ubatnya bahawa menetapkan ia dalam hatinya akan bahawasanya cela mereka itu tiada memberi mudarat ia akan dia jika ada ia dipuji pada sisi Allah Ta'ala, dan bahawasanya menetapkan ia dalam hatinya akan bahawasanya tiada mengerjakan akan riak, yang sebab bagi murka Allah Ta'ala akan takut akan cela makhluk yang tiada memberi mudarat, dan memada akan dia oleh bahawasanya manusia jika mengetahui mereka itu akan kasar riak di dalam hatinya, nasib benci mereka itu akan dia, dan bahawasanya riaknya itu tak dapat tiada, nyata ia bagi manusia sama ada segera ataupun lambat. Maka murka mereka itu dan mencela mereka itu akan dia, dan jika ada ia mengerjakan ibadah dengan ikhlas, nasib Allah Ta'ala menzahirkan ikhlasnya itu bagi manusia, maka kasih mereka itu akan dia seperti kasih Allah Ta'ala akan dia, maka mendapat ia akan dua puji, puji Allah dan puji makhluk. Ini yang kedua. Apa dia ubat yang kedua? Kadang-kadang ada maka takut dicela manusia. Ada orang dia nak ke masjid, dia tak ke masjid. Dia kata, kenapa tak ke masjid? Takut nanti orang kata saya riak. Ya? Saya tak nak bersedekah, nanti orang kata saya riak. Sebenarnya Nabi sebut orang yang takut nak buat beramal sebab takut dikatakan riak, itulah riak. Itulah riak yang sebenarnya. Mandi tak datang sebab takut orang kata riak, itulah riak. Maka kita kena tahu, bila kita tak datang surau, takut orang kata riak, maka Allah akan dedahkan, Allah akan bongkarkan perbuatan kita tadi. Nampak? Akhirnya manusia akan benci kepada kita. Oh, rupanya dia tak datang sebab kerana tadilah. Allah akan dedahkan. Maka dia akan dapat murka Allah, dan murka manusia pemarah pada dia. Tapi kalau dia beramal ikhlas lillah ta'ala, aku datang surau kan Allah Ta'ala, aku baca Quran kan Allah Ta'ala, orang nak kata apa ke Quran tak dia dah, yang penting aku dengan Allah, maka Allah akan zahirkan. Akhirnya Allah puji dia, dia pun dapat puji makhluk. Nampak? Ini ubat dia tadi. Yang kedua, kita kena rasakan bahawa kalau kita takut cela makhluk sehingga kita tak beramal, maka kita kena takut lagi cela Allah, ya. Itu lebih besar mudaratnya daripada kecelaan makhluk tadi. Adapun sebab yang ketiga, bagi riak itu maka iaitu tamak. Kadang-kadang riak itu berlaku tamak, nakkan sesuatu habuanlah. Dan ubatnya apa dia? Bahawa mengetahui ia akan bahawasanya barang yang tamak ia akan dia seperti harta benda pekerjaan yang diwahamkan. Yang diwaham tu maknanya yang kita inginkan, ya, padahal tak dapat pun, cuma kita harapkan, yang kita angan-angankan sahaja. Tiada tentu mendapat ia akan dia sekalipun riak ia. Orang macam orang tamak tadilah kan, dia beramal nakkan habuan, nak sesuatu habuan demi keuntungan. Tapi kita inginkan tadi daripada manusia, nak supaya dapat projek, dapat tender sebagainya. Tapi tak semestinya kita dapat. Itu maksudnya di sini, ya. Dan luput ia pada redha Allah Ta'ala dengan sebab riaknya itu pekerjaan yang tetap yang diyakinkan, dan bahawasanya mereka yang tamak pada makhluk tiada sunyi ia daripada kehinaan. Allah. Jadi maknanya kalau kita beramal tadi nakkan tamak sesuatu habuan dunia, nakkan dunia tadi tamak, maka tidak sunyi kita daripada kehinaan. Dan yang keduanya, Allah tak redha dengan kita dan makhluk, dan pula barang siapa meninggalkan akan tamak pada makhluk, nasib memberi akan dia oleh Allah Ta'ala daripada sisinya. Allah, ya. Maka apabila menghadirkan ia di dalam hatinya dengan nikmat surga, dan mengetahui ia akan bahawasanya luput ia dengan sebab riak, nasib berpaling oleh hatinya daripada makhluk dan melimpah atasnya oleh cahaya yang ikhlas. Jadi makna di sini semua kita kena hadirkan dalam hati kita, dalam apapun amalan yang kita buat, baik dalam amalan-amalan seperti kita sembahyang, kita bersedekah, kita tolong orang dan bantunya,
maka hadirkan ia dalam hatinya akan nikmat syurga dan mengetahui bahawasanya luput ia dengan sebab riya. Jadi kita beramal lillahi ta'ala, bukan sebab pujian manusia, bukan sebab apa-apa pun ya, untuk keuntungan dunia semata-mata. Nascaya berpalinglah oleh hatinya dengan makhluk dan melimpah atasnya oleh cahaya ikhlas Allah. Maka tak ada orang nak, Nabi sebut amat pelik orang yang mukmin, orang puji dia pun macam itulah dia, orang tak puji pun macam itulah dia. Maknanya sama je ya, kerana dia beramal tadi lillahi ta'ala, maka Allah akan tanamkan dalam hatinya tadi sifat ikhlas dan membantu akan dia Allah Ta'ala dengan taufiknya. Taufik maknanya dengan petunjuk Allah Ta'ala, dan mudah dia untuk melakukan amal-amal yang soleh. Dan ketahui olehmu bahawasanya setengah daripada ubat yang menegah daripada datangnya riya itu bahawa engkau sembunyikan ibadah engkau seperti menyembunyikan engkau akan kejahatan engkau, dan bahawasanya harus menzahirkan akan ibadah seperti mengikut akan dia oleh manusia, dan supaya menggemarkan ia akan mereka itu dengan syarat bahawa ada ia ikhlas dan jauh daripadanya oleh riya. Demikian lagi harus menyembunyikan maksiat dan dosa, tetapi dengan syarat bahawa ada tujuannya supaya jangan diiktikadkan akan dia fasik. Ya, adapun jika menyembunyikan ia akan maksiatnya supaya dikatakan akan dia orang yang saleh, maka tiada harus. Dan adapun meninggalkan taat kerana takut akan riya, maka tiada diharuskan akan dia, bahkanlah dia masuk orang yang riya. Seperti mana kata Fudail bin rahimahullah, ar-riya'u tarkul amal khaufan min ar-riya'. Bermula riya itu meninggalkan akan amal ibadah kerana takut akan datangnya riya. Bahkan hendaklah mengerjakan ia akan ibadah dan bersungguh-sungguh ia pada menolak akan riya itu. Dan jika jatuh juga riya, maka hendaklah ia taubat daripadanya dengan bersegera. Jadi makna ibadah di sini seperti mana kita sebut awal tadi, bila kita beramal ya, maknanya takut kita nak buat amal, takut orang kata kita riak, kita pun tak beramal. Maka bila ini yang kita lakukan, maka itulah yang dikatakan riak. Jadi apa yang paling penting bagi kita ya, kita datang, kita baca Quran, kita beramal, beribadah tadilah lillahi ta'ala, bukan sebab kerana manusia. Tetapi ada pun kita buat maksiat, buat jahat, kita sembunyikan kejahatan kita ya, tak nak tunjuk pada orang, maka itu diharuskan. Ya, maknanya diharuskan supaya kita tak zahir aku ni jahat. Ya, sebab tu kita jangan cerita kejahatan-kejahatan kita, tak tunjuk kita ni bangga dengan jahat kita. Maka kita sembunyikan kejahatan kita tadi supaya tidak dizahirkan ya. Untuk apa? Supaya tidak menimbulkan fitnah yang boleh menyebabkan mudaratnya pada diri kita. Tetapi bagi mana amal yang baik, kita nak beramal, jangan kita sembunyikan. Kita datang ke rumah Allah, kita buat amal yang baik, tetapi tentang soal riya itu ialah hati kita sebenarnya. Ya, ini soal kelakuan hati. Jadi itulah di antara ya, benda-benda yang perlu kita sama-sama insya-Allah kena jaga. Ya, jadi pokok pangkalnya di sini, kesimpulan yang dapat kita baca tentang bab kita malam ini, sesuatu amal yang kita buat ia bergantung pada hati kita. Jadi hati ni antara kita dengan Allah. Kalau kita datang tadi, orang puji, orang nak kata itu, dialah yang penting kita lillahi ta'ala, hanya kita dengan Allah. Wallahu ya'lamu ma bis-sudur. Allah Ta'ala sahajalah yang tahu apa yang ada di dalam hati-hati kita. Jadi mudah-mudahan apa yang dapat kita baca sedikit pada malam ini, ia dapat memberi manfaat kepada kita, dan juga beberapa ubat yang disebutkan tadi untuk kita menjauhkan penyakit riak tadi. Mudah-mudahan dengan apa yang dapat kita baca tentang ubat yang tadi dapat untuk menyembuhkan penyakit ini jika ada dalam diri kita, insya-Allah. Jadi sekali itulah yang dapat kita kongsi pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima segala amal kita dan juga segala ya, amal soleh kita, insya-Allah. Jadi sebelum kita tangguh, marilah sama-sama kita berdoa. Dan saya di kesempatan juga ingin memohon doa daripada semua yang hadir agar dapat mendoakan khususnya pada ibunda saya lah, yang sekarang ini diuji oleh Allah Ta'ala ya. Penyakit tu dah hampir setengah dah lebih kurang dekat setengah tahun lah, lebih kurang ya. Dan saya pun tak tahu dia akan kena stroke. Kenapa ya? Sebab dia kena 4 pagi, dia tarik macam ni kan. Kemudian 15 minit dah baik ya. Bila dibawa hospital, scan, rupanya di kepalanya ada ketumbuhan di sebelah kiri
Jadi ketumbuhan itu dah membesar dan membengkak hingga menghimpit otak. Ya, bila dia makin membesar, rupanya bila ketumbuhan kepala belah kiri ni, dia punya kesan tu pada anggota badan kita lah, humor apa semua kan, ketumbuhan. Jadi bila jadi macam tu, pihak hospital dia nak bedah, nak buang lah. Tapi dia kata 50-50. Jadi saya dah bila macam tu 50-50, kita berusaha berikhtiar juga, ya, dia bagi ubat apa semuanya. Jadi sekarang ni mak ni boleh bercakap, boleh berjalan, boleh apa lagi. Cuma dia kalau dia datang, sesekali datang ditarik lah, ya. Tapi kalau operation, bila doktor kata 50-50, dan saya pun tengok pergi hospital Sungai Buloh tu yang lepas operation tu, ramai yang ahli keluarga pun jumpa. Saya pun tanya pengalaman. Ada yang alhamdulillah okey, tapi ada yang kebanyakannya, banyak yang risikonya tinggi lah. Dia lepas operation, ada yang masih tak boleh bercakap, ada yang sebelahnya tak boleh bergerak. Dia kesan, dia ada efek di situ. Tangan tak boleh angkat. Nanti sampai satu kata, saya dah, Allah silap lah, kenapa saya sign. Saya kata, Tuhan, kita kena reda. Ini usaha kita ikhtiar, ya. Jangan kita dah buat, kita dah cuba. Jadi bila saya tengok keadaan itu semua, saya pun minta petunjuk kepada Allah Ta'ala. Apa pun yang penting sekarang ni, saya kata dengan doktor, kita bawa balik. Jadi sekarang makan ubat hospital tu makan, waktu yang sama, doa, solat hajat, dan juga ikhtiar bacakan ayat-ayat Quran, ya, dengan cara itulah yang saya buat. Tapi alhamdulillah sekarang nampak mak ada perubahan. Dan kalau ikut dia memang dah nak operate dah ni, ya. Tapi saya bagi tahu dengan doktor tu pun dia tak paksa, serah pada keluarga. Ya, bila doktor kata 50-50 tu, saya kata tak apalah doktor, kami bawa balik lama. Jadi sekarang ni dah di rumah. Jadi apa yang perlu setiap kali kuliah, saya minta doa semua, minta Allah Ta'ala, ya, berikan kesempatan dan peluang, ya, mudah-mudahan disembuhkan penyakit dan diberikan kekuatan. Jika tidak ada harapan sembuh, kita memohonlah, ya, kerana kita yakin sakit semua tu datangnya dari Allah. Yang penting usaha dan ikhtiar kita, insya-Allah. Jadi saya mohon semua agar dapat mengaminkan doa, dan saya akan doa untuk mak saya, dan juga kita yang hadir pada malam ini juga kita doakan untuk mak-mak kita, insya-Allah. Kalau ada sakit tu kita minta Allah Ta'ala beri ketabahan, kesabaran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur ya Allah dengan nikmat dan rahmat-Mu pada malam ini ya Allah. Kami masih lagi kekal dengan hidayah-Mu. Mudah-mudahan hidayah Engkau berikan kepada kami ini berkekalan pada diri kami hingga saat-saat kami diambang sakaratul maut, kekal dengan hidayah-Mu. Kami juga tidak lupa ya Allah kepada keluarga kami yang mungkin ada di kalangan mereka masih lagi lalai dengan nikmat dunia ini ya Allah. Walaupun mereka mendengar seruan azan Allahu Akbar, Allahu Akbar setiap kali 5 waktu bila masuknya waktu solat, tetapi mereka masih lagi membesarkan rumah, kenderaan, jawatan, perniagaan, kedudukan daripada-Mu ya Allah. Walaupun mungkin mereka mendengar seruan azan hayya 'alas salah, marilah salat, walaupun puas sudah kami mengajak mereka jumlah ke masjid, jumlah ke surau, jumlah sujud kepada Allah, tetapi mereka tetap enggan ya Allah. Kerana hidayah bukan milik kami, hidayah milik-Mu ya Allah. Kami merayu kepada-Mu, Kau berikanlah petunjuk dan hidayah kepada mereka, agar mereka dapat bersama dengan kami untuk tunduk dan sujud kepada-Mu ya Allah. Kerana kami sayang dengan mereka ya Allah. Mungkin mereka bukan orang lain dengan kami, mungkin mereka ibu kami, ayah kami, adik-beradik kami, anak-anak kami, suami, isteri, ataupun jiran-jiran dan ahli karya kami. Tolonglah ya Allah, kami merayu kepada-Mu agar mereka dibukakan hati supaya mereka dapat bersama dengan kami mengimarahkan surau ini ya Allah. Ya Allah, pada waktu dan saat ini juga kami memohon ya Allah, khususnya kami tujukan doa ini kepada ibundaku ya Allah, Siah binti Abdul Rahim, yang mana sekarang ini diuji oleh-Mu. Kami yakin ya Allah, sakit, sembuh, semuanya itu adalah pemberian daripada-Mu. Tetapi apa yang kami harapkan ya Allah, mudah-mudahan dengan sakit yang dialami olehnya ini diberikan kesabaran, ketabahan dan kekuatan untuknya menghadapi ujian-Mu ini ya Allah. Apa yang kami harapkan ya Allah, mudah-mudahan sakitnya ini merupakan di antara kafarah ya Allah, yang mungkin waktu ketika nikmat sehatnya, nikmat mudanya, mungkin ia tidak lepas dari melakukan dosa kepada-Mu. Mudah-mudahan Kau ampunkanlah dosa ibundaku ini ya Allah.
Ampunkanlah segala dosanya, sama ada dosa yang lalu dan akan datang, ya Allah. Ya Allah, kami merayu dan memohon kepadamu, keberikanlah kesembuhan, terutama penyakit barat, ketumbuhan yang ada di dalam kepalanya, ya Allah. Tapi jika tidak ada harapan sembuh, ya Allah, kami serahkan dirinya kepadamu, ya Allah. Tetapi kami masih lagi mengharap, ya Allah, keberikanlah peluang kepadanya, ya Allah. Keberikanlah peluang kepadanya supaya ia masih lagi dapat untuk memperbanyakkan amal-amal sebagai bekalan untuk menuju, untuk bertemu denganmu, ya Allah. Tolonglah, ya Allah, kami merayu kepadamu, ya Allah, agar keberikanlah juga kesabaran kepada anak-anaknya untuk menjaganya, ya Allah. Janganlah ada di kalangan anak-anaknya sifat hasad dengki sesamanya. Janganlah ada di kalangan anak-anaknya timbul perkataan marah, tidak suka dan sebagainya. Bimbang, ya Allah, bila mana engkau uji dengan sakitnya ibu, sakitnya ayah. Dan mungkin ada di kalangan anak-anak menjadi anak yang derhaka, ya Allah, yang menyebabkan amal anak-anak itu walaupun amalnya amal yang soleh, tapi semua amalnya itu ditolak kerana mungkin perkataan, perbuatan yang itu menyinggung hati ibu dan ayahnya. Ya Allah, kami juga mengambil kesempatan ini memohon kepadamu, kepada ibu bapa kami, keluarga kami yang mungkin mereka sekarang ini sudah berada di alam barzakh, yang mana mereka mungkin ada di kalangan yang sedang menunggu dan menanti doa daripada kami, ya Allah. Kami sampaikan doa ini kepada mereka. Tolonglah, ya Allah, Kau kirimkanlah doa kami yang hadir pada malam ini kepada ibu-ibu, ayah-ayah kami, ya Allah, agar kubur mereka dijadikan sebagai taman-taman surga, agar dijadikan kubur mereka sebagai tempat rehat, agar jadikan kubur mereka tempat nikmat, ya Allah. Inilah harapan kami sebagai anak, ya Allah. Ya Allah, terimalah amal kami, terimalah hajat kami, terimalah segala amal ibadah kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.